Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Ni berita baik kepada pemandu teksi bas. Sebelum kita masuk cerita politik, kita masuk cerita semasa dulu. Pemandu teksi bas sekolah nikmati caruman Pekeso bermula Mac. Okey. Bermula bulan depan, seramai 35,000 orang pemandu bas dan juga teksi bas sekolah dan teksi dalam negara bakal menikmati caruman Perkeso yang akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan, kata Menteri Pengangkutan. Bercakap dalam sidang media, Majlis Suar Kasih Madani Kementerian Pengangkutan di sini, Anthony berkata 90% caruman itu akan dibiayai menerusi peruntukan Kementerian Keuangan, manakala baki 10% dibiayai oleh MOT. Bermakna 100% ia akan dibiayai oleh kerajaan. Kita difahamkan Kementerian Keuangan ada memberikan satu dana kepada Pekeso sebanyak 100 juta untuk mencarum sehingga 90% bagi pemandu teksi, e-hailing, p-hailing dan sebagainya. Walaupun 90% tetapi 10% perlu dicarum sendiri oleh pemandu. Jadi untuk golongan ini kita akan buat jaruman tambahan 10% itu katanya. Beliau berkata usaha berkenaan untuk memberi pelindungan sosial kepada mereka iaitu sekiranya berlaku kemalangan, caruman itu akan membantu mereka dan keluarga. Mula lanjut, Anthony berkata beliau bercadang dengan Pekeso berhubung pelaksanaan inisiatif terbabit serta meminta agensi pengangkutan awam menyerahkan senarai pemandu dalam penggalan data mereka kepada Pekeso untuk disemak silang. Kita jangka Mac ini kita akan lancarkan inisiatif ini. Maksudnya pemandu teksi dan pemandu bas sekolah tidak perlu mencarum 1 sen pun untuk setahun. Mereka cuma perlu daftar nama mereka. Jika sudah daftar, kita akan bagi slip caruman kepada mereka. Alright. Now, ramai yang tak faham tentang caruman KWSP ni tuan-tuan. Caruman Pekeso ni. Dia KWSP ni satu, Pekeso ni. Pekeso ni senang cerita adalah insurans untuk kita sewaktu kita dalam tempoh bekerja dan sekiranya berlaku sesuatu kepada kita, itulah dia. Sesuatu yang berkemungkinan boleh digunakan untuk untuk Pekeso, untuk caruman kita. Boleh digunakan untuk caruman kita. Alright. Okay, boleh digunakan untuk caruman kita. Tiba-tiba dia down tadi. Ada masalah tadi. Okay, tak apa. Terus share tuan, terus share. Jangan risau. Walaupun dia akan report saya punya live. Itu biasa. Kan? Kalau kita tak share, dia report, dia menang, kita kalah. Alright. Okay, balik pada cerita tadi. Kenapa caruman Pekeso ni sangat penting? Tak ramai orang tahu tentang Pekeso ni tuan-tuan. Pekeso ni dia banyak sebenarnya benefit. Salah satu benefit ini bukan untuk yang saya kata yang pemandu teksi sebagainya. Sesiapa saja yang mencarum dengan Pekeso, once in always in. Bermakna even kalau dia dah berhenti bekerja sekalipun, katakanlah sesuatu terbencana sewaktu bekerja di tempat yang dia tak mencarum, dia boleh tanya kepada saya, tak kata boleh dapat, tanya kepada Pekeso untuk dapat sesuatu. Dan apa Pekeso boleh bagi tuan-tuan? Dia ada banyak benefit. Contohnya kalau sekiranya hospitalization, kalau sekiranya masuk hospital, kalau sekiranya kecederaan sebab sebab accident, pergi kerja atau balik kerja, boleh. Sebab itu kalau contohnya pemandu e-hailing, 90% dia akan pemandu bas, taksi, benda-benda mereka ini terdedah kepada risiko untuk berlaku kemalangan.
Jadi dengan adanya Perkeso ini, bantuan yang diberikan oleh kerajaan, sebelum ini tak ada tau. Sekarang ini bila ada, maka mereka boleh dapat, kita kata, bantuan Perkeso kalau sekiranya berlaku kemalangan. Okey, itu yang pertama. Okey, kemalangan biasa Liz. Perkeso, okey lah, fine. So, apa lagi? Tak ramai yang tahu, bagi pencarum Perkeso, ada juga pencen ilat. Okay. Apa itu pencen ilat, tuan-tuan? Pencen ilat ni adalah sekiranya mereka itu ada kontrak, maksudnya kena penyakit yang permanent menyebabkan mereka tak boleh bekerja, seperti kencing manis, darah tinggi, jantung. Sewaktu tempoh mereka bekerja, sebenarnya mereka boleh minta pencen ilat daripada Perkeso. So, prosedur dia macam mana is? Okay, prosedur dia mudah. Pergi kepada majikan tuan-tuan, katakanlah tuan-tuan kena kencing manis, darah tinggi, kencing manis ataupun sakit jantung ataupun kanser umpamanya, tapi dalam tempoh bekerja, contoh usia anda katakanlah 50 tahun, 45 tahun, 30 tahun kena penyakit-penyakit ini, pergi kepada majikan, minta supaya di-refer kepada doktor, dan doktor akan buat pemeriksaan. Doktor ni doktor kerajaan, bukan doktor swasta. Doktor kerajaan buat pemeriksaan sah. Sah memang ada penyakit tersebut. Bila ada sah ada penyakit tersebut, maka boleh pergi kepada SOKSO, bawa dokumen-dokumen tadi, boleh minta sama ada pencen ilat, ataupun pencen ilat ni berapa, dia ada kiraan-kiraan dia, ataupun tuan-tuan boleh bekerja tetapi tempoh dipendekkan dengan gaji yang separuh, tetapi Perkeso juga boleh bantu. So dia ada banyak sebenarnya benefit-benefit daripada. Kalau nak tahu lebih detail, tuan-tuan dan puan-puan kena pergi ke Perkeso atau tanya dengan majikan. So dalam kes ini sebenarnya sangat penting. Dan benda ini sebenarnya di-extend juga kepada mereka yang sebelum ini tak pernah. Saya dengar lah betul atau tidak, yang tak pernah dapat Perkeso, seperti gig ekonomi. Terutama contohnya macam, yalah yang kita buat filem, buat drama sebagainya, kru-kru tu kan. Mereka ni bukannya bekerja secara permanent. Kalau company, kalau office, bolehlah dia bagi Perkeso, dia boleh bagi caruman. Tetapi mereka sebegini mungkin tak boleh bagi caruman. Ada mungkin mereka tak tahu pun. Jumlah banyak ke yang nak kena bayar? Tak, Perkeso tak banyak tuan-tuan. Paling tinggi setahu saya lah, paling mahal sebulan pun RM14. Paling mahal. So, saya agak lebih kurang kalau diorang ni dalam RM7. Dia tengok pada gaji lah. Dia tengok kepada gaji. So, correct me if I'm wrong. Orang Perkeso boleh betulkan kalau saya tersilap. Tetapi untuk tahu lebih lanjut tentang perkara ini, tolong pergi ke Perkeso yang berdekatan dan dengarlah maklumat dan juga taklimat daripada mereka. Faham tuan-tuan? Okey. Baik.